Alhamdulillah. Dengar cikgu Ingat. suara? Dengar, bagus. Bagus. Jelas Dr. Nora, suara kami? Jelas Komen-komen sikit. Kita nak bagi cikgu rehat ni. Dia 2 jam tadi beraksi. So, ini memang eksklusif. Marathon lah pagi ni, marathon cikgu. Petang ni dengan teacher pula. Dengar tu. The battle tu tak berhenti lah. Ini saya tunjukkan cikgu punya web store cikgu. Alhamdulillah, syukur. Ini kita tengok ni. Ini kita boleh nampak bila kita upah layout yang betul, dia punya hasil bukan bisya-bisya. Memang macam buku macam majalah ada lawa tak lawa kan. Harga di M30 lah, tanya Cikgu Zayu. Harga macam biasa je tanpa hati. Memang nampaklah kefemininan, kewanitaan dia punya layout ni. Okay. Memang untuk wanita. So, saya tunjuk muka saya. Cikgu ingat tak baju saya pakai ni? Oi, ini baju kita punya tim masa lama-lama dulu. Ini 10 tahun lepas ni. Kreatif. So, ini kami throwback lah. Saya throwback baju yang kami pernah bersama-sama jelajah sekolah. Sebab dulu, saya terus masuk lah kan. Dulu waktu editor buku novel lah. Waktu saya editor novel, saya banyak berterima kasih kepada Cikgu Zayu lah. Sebab selalu mengajak saya untuk follow beliau buat program kat sekolah. Yang tukang buka meja saya lah, yang menjual buku cikgu, buku novel kanak-kanak, sampailah ke buku Suami Yang Teruji. Itu sebelum lahirnya e-book Maaf Aku Tak Sempurna ni, cikgu dah menulis satu buku motivasi berjudul Suami Yang Teruji. So secara ringkas, saya mengenali cikgu 2010 lah. 2010 bermula dengan novel kanak-kanak. Memang tak sangka lah kalau tengok perawakan ni, ini betul ke tulis novel budak-budak kan? Tapi percayalah, tolonglah percaya. Bertajuk Impian Juara, bukan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Novel pasal pingpong. Siapa minat pingpong kena dapatkan buku tu. Kalau ada lagi lah, tak tahu ada lagi stok tak ada. Dah ada kat Shopee lagi tak? Ada rare. Mana ada orang beli lagi kat Shopee? So cari kat Shopee, type je Impian Juara. Dia ada 2 tu, jangan silap. Lagi satu tu daripada Karena Dia. So ini daripada Galeri Elmo. Itu satulah. So perjalanan Cikgu Zayu ni saya boleh cerita daripada seorang yang bersabar dengan novel kanak-kanak dia. Dan pada tahun bila cikgu yang bengkel dekat Masjid Gufran tu, kalau ingat? 2009. 2009. 2009 orang cakap 2009. Bukan 2011. So maknanya setahun selepas bergelumang tu, 2011 join bengkel, baru keluar buku Suami Dulu ke Cikgu Anak Saya Okey ya? Suami Dulu. Suami Yang Teruji, dan buku Cikgu Anak Saya Okey. Dan kemudian beliau mula sibuk dengan jawatan di pendidikan. Lama orang cakap tak keluar karya tu. Sekarang buat kemunculan yang bagi saya. Dengan karya untuk dengan underground je lah. Underground. Banyak orang cakap, Hayatus lah orang cakap, memang penulis ni dia akan ada tempoh tidur sekejap. Kan? Dia sibuk dengan apa tu, kita nak tanya Cikgu Zayu. So saya serahkan baton ke cikgu untuk ceritakan perjalanan penulisan cikgu pada kita punya viewers. Bismillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amir, terima kasih Ajilah Masjid Global Academy yang sudi menjemput saya pada giliran saya pada hari 13 Februari 2021, 11.10 pagi. Alhamdulillah, saya Wan Zaisan bin Yusuf, penulis buku Maaf Aku Tak Sempurna, penulis e-book Bolehkah Saya Menjadi Penulis, dan Rahsia Ubah Tabiat, dan juga satu lagi tu kata-kata bangkitkan rasa. Baik, saya bermula penulisan mula niat nawaitunya pada Jun 2009. Nawaitunya. Pada masa itu saya dah orang kata saya masa tu macam dalam keadaan yang kemurungan. Kemurungan selepas saya mengambil keputusan untuk stop daripada forex trading. Sebab saya merupakan seorang forex trader. Saya aktif forex trader dalam 1 year lebih macam tu forex trader. Dan saya memang buat pendapatan sampingan saya melalui forex. Sehinggalah pada satu hari saya berborak dengan satu ustaz tu berkaitan dengan dunia forex ni. Apa benda? Sebab saya suka chart.
saya suka carta, cat tu, yang candle-candle tu. Jadi oleh kerana dah Ustaz tu kata cikgu tukar haluan dia lah. Dia tak kata berhenti. Cikgu cakap buat benda lain lah. Saya pun ambil keputusan keluar semua saya punya capital saya. Dekat, saya punya masa tu broker saya kat New York. Jadi saya keluarkan capital saya semua. Jadi dalam berapa ribu dolar je lah. Tak banyak pun. Taklah sampai 16 ribu. Keluarkan dan saya pun nak fikir, apa aku nak buat lagi ya? Dah forex dah berhenti dah ni. Saya buat MLM dah pernah jenuh dah, berhenti dah. Buat investment lain dah banyak dah kantor dah. Aku ambil lah. Apa lagi nak buat ni? Apa yang terfikir. Teringat dengan Pak Ya, Tuan Haji Zakaria. Tuan Haji Zakaria tu kami berkenalan melalui saya dulu, saya jual ni, RS Water. Yang Dr. Nordin Darus punya. So, Dr. Nordin Darus punya dulu, saya aktif dengan Rahmat Mega. Saya dulu berpasangan dengan Rahmat Mega dulu. Untuk buat RS Water. Jadi Rahmat Mega yang train saya jadi jadi apa-apa, Mat, macam mana Mat? Okey, masa tu Rahmat kat Kota Damansara. Jadi saya dengan dia je lah. Jadi bila saya buat Arif Water, tiba-tiba iklan saya tu sampai ke Tuan Haji Zakaria. Masa tu saya di Kampung Melayu Subang. Jadi Tuan Haji Zakaria pun datang rumah saya. Dia kata nak cubalah air ni, Arif Water ni, air ajaib apa ni. Saya kata okey, tak ada masalah. Saya pun berilah dia sebekas air tu, Arif Water tu. Dan begitulah, dia akan datang ambil air, saya bagi air kat dia lama-lama. Saya pun tak tahu Tuan Haji kerja apa. Saya tak tahu. Dia kata kerja galeri ilmu. Apa ni galeri ilmu, jual buku ke apa tu? Dia kerja dia jual buku, ambil buku. Okey, okey. Bila saya dah ingat balik Tuan Haji Zakaria, selepas itu, beberapa bulan lepas itu, saya jumpa Pak Ya. Pak Ya, boleh jumpa tak kat restoran di Putrajaya di Kota Damansara, di sebelah dekat dengan galeri ilmu? Pak Ya, saya nak menulis lah Pak Ya. Cikgu nak tulis apa? Saya pun tak tahu nak tulis apa. Saya kata saya nak menulis je. Tapi saya tak tahu tulis apa. Minat apa? Minat pun tak tahulah minat. Saya minat yang jenis ni. Macam yang saya banyak buku saya. Buku self-help lah. Buku mahu diri adalah. Ginilah cikgu. Cikgu jadi novelis lah. Novelis. Buat kami tengah cari novelis ni. Buku kanak-kanak ni. Buku kanak-kanak. Alamak lah cikgu mengajar sekolah rendah kan. Kalau tentu kan. Boleh lah, try lah jualan rupa dia, boleh lah. Tapi cikgu kena, boleh ke ni? Tapi kena ajar saya lah. Ajar lah, boleh. Nanti kita akan ajar cikgu, kita akan train cikgu jadi novelis. Tapi sebelum tu cari buku dulu lah. Itulah saya pun beli buku, saya cerita dalam ibu saya tu kan. Kemudian saya pun baca lah buku, siapa nama tu. Suara Kak Bangi punya penulis tu. Apalah nama, lupa saya. Yang perempuan tu kah? Yang perempuan tu. Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama dia unik sikit tau. Jadi saya baca lah novel 3 buat novel, 2 novel. Itu yang sampai melerap, berdiri, duduk, nak habiskan novel tu. Kita je ni tak minat novel, baca novel mengiring. Baca habis. 3 hari baca. Kat seminggu 3 buah novel habis. Okey, dah tahu dah. Ini novelnya. Okey lah. Pergi lah. Lepas tu Pak Ya pun ajar. Galeri pun buat satu training kan. Buat training. Kemudian turun belajarlah buat novel macam mana. Buat dialog. Macam mana nak alur cerita. Macam mana kita nak susun. Lepas tu Pak Ya kata, okey masuk kelas ni. Kursi Hidan. Masuk kelas ni Saharul. Masuk kelas Raja Nawawi. Masuk semualah. Yang jenis penulisan kreatif. Saya masuk lah. Di situ saya tahu macam mana cara kita nak menggarap watak. Nak letakkan watak, nak tulis dialog, nak mengenai cerita dalam 3 act punya cerita tu kan. Nak masuk dia punya kat mana kita nak, dia punya climate dia, macam-macam lah. Okey, dan saya pun menulis. Dan dapatlah 5 buah novel. Siap. Subhanallah. 5 buah novel dengan galeri ilmu. Saya tak pergi mana-mana penerbit. Saya just dengan galeri saja. Sebab di situ ada Pak Ya. So guru saya berada di situ kekuatan ada Pak Ya. Pak Ya pun sampai sekarang ada lagi kat galeri kan. Okey. Lebih kurang macam itulah perjalanan saya daripada itu. So, apa yang menyebabkan bertukar arah daripada novelis kepada penulis motivasi? Masa tu bila saya dah buat
mencari satu benda yang lain, penulisan yang lain. Masa tu, zaman tu, tahun 2012, 2019, masa tu buku-buku motivasi, orang kata menjadi laku keras lah pada masa itu. Dan saya pun minat. Di rak buku saya, di rumah saya, penuh dengan buku motivasi lah. Buku daripada sama ada penulis kita atau penulis luar negara, memang buku-buku itu je. Macam buku apa ni, buku-buku atau ni yang ditulis oleh penulis besar lah yang di barat apa dia panggil ni? Apa ni yang NLP tu, Robbing tu. Yang banyak menulis buku-buku yang buku motivasi. Daripada situlah saya pun ada idea dan saya pun sendiri pun kata tak boleh jadi ni. Saya pun buatlah buku tentang self-help itu, buku motivasi tersebut untuk saya, orang kata untuk diri saya dan juga untuk saya gunakan. Pada masa itu pun saya belum terlibat lagi dengan motivasi ni, belum. Saya belum terlibat lagi dengan motivasi punya talk ni. Saya just buat sendiri gitu dulu. Maknanya saya tak terfikir pun lagi nak buat motivasi ni. Sebab motivasi tu kita buat tu selepas galeri mencari satu idea bagaimana nak jual buku kita kan. Jadi daripada situ lah saya terkena buat jugalah. Masa tu saya baca buku Tony Robbins ke apa, lupa semasa tu. Kemudian saya buka juga buku motivasi pertama saya beli dulu yang saya minat, HM Tuah. Dr. HM Tuah dulu. Buku Nak ke Tak Nak. Daripada buku tu lah saya dapat banyak ilham lah daripada buku tu. Pada tu saya pun banyak buku kanak-kanak saya beli masa tu. Buku motivasi. Jadi lama-lama saya rasa kena tukar trend pula lah. Novel dah rasa macam dah kepala dah tercabut dah nak buat idea kan. Habis cerita lah, nak buat macam habis cerita lah. So saya beralih kepada buku motivasi pula. Itu dah terkeluar daripada buku Contoh Cikgu Nisa Okey tu, pengalaman saya di sekolah. Sekolah mitologi, saya melihat kepada situasi semasa dalam masyarakat. Okey, so waktu mendiamkan diri tu, kenapa dan ke mana? Waktu saya mendiamkan diri, 2014, saya last sekali karya saya di Ucap Usaha Okey. Saya banyak terlibat dengan buku-buku penerbitan KPM. Buku-buku Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Jabatan Pendidikan Selangor. Saya banyak di situ. Sebab saya kena handle untuk grup penulis jabatan, saya kena pegang. Sebab jabatan saya tu kena pergi salah satu daripada saya punya bahagian ialah untuk menguruskan penulis-penulis di jabatan tu, penulis-penulis buku dakwah masa tu. Jadi saya menguruskan pasukan penulisan dan kami menghasilkan buku-buku yang diterbitkan oleh kami punya NGO dan juga jabatan lah. So lepas tu idea nak menulis pun dah kurang. Saya banyak buat modul je. Masa saya aktif buat menulis modul untuk buat talk. Masa tu talk pula banyak. Jadi setiap bulan saya ada talk. Jadi bayang kan, daripada 2015 tu sampai sekarang, setiap hari buat motivation punya program. Sama ada saya pergi program kawan-kawan saya jadi FSC ataupun saya sendiri yang buat talk lah, pergi serata lah sampai ke Kedah, sampai ke Terengganu, sampai ke Negeri Sembilan buat talk tu kan. Jadi kita pun balik dengan benda tu, menulis pun jadi hilang tu. Tak menulis lepas tu. Jadi kita pun tak faham. Jadi hilang. Baru tahu lama juga lah, hilang. Macam tu lah ni. So kalau ikutkan, idea e-book ni muncul tahun bila cikgu? Maksudnya daripada menulis buku fizikal, dan sebab saya tahu, ramai pun tahu siapa yang join Coffee Talk cikgu, akan cikgu cerita daripada penulisan buku fizikal kepada e-book. Tapi kita ceritakan balik secara ringkas, kenapa beralih daripada fizikal ke buku digital. Sebab saya perasan cikgu bermula tu sebelum mengenali MSJA lagi. Cikgu dah beli macam-macam lah. Dah set up sendiri semua. Okay. So kenapa memilih untuk buat e-book? Bila saya melihat buku fizikal tu susah nak masuk dah sekarang ni. Nak buat dengan costing yang agak tinggi. Saya dah tengok kajian market. Sebab nak cetak sebuah buku pun kita kena ada RM9 ke atas lah untuk cetak sebuah buku. Belum kita nak bayar untuk editor, untuk bayar untuk proofread dan juga untuk layout design semua. Sebab kita tak ada kepakaran itu sebelum ini. Jadi costing saja kita kena standby dalam 3-4 ribu lah. Macam yang paling-paling tidak pun. So saya kata apa nak buat, saya pun tulis lah.
Maaf aku tak sempurna ni, asalnya tajuk ni Suami Antologi 2 sebenarnya, 2.0. Masa tu Suami Antologi 2.0 nak sambung, tapi idea tu dah jadi bertukar-tukar sebab dia makan masa yang lama daripada 2018 sampai 2019. Saya berhenti 2020 tu, saya mula balik dan buku tu siap lah. Sampailah secantik ini sekarang ni. Masa tu saya dah siap lah. Dan saya dah beli OMP, dan beli domain, dan beli website. Semua dah siap dah. Saya dah beli semua dah. Bila saya nak publish ke, nak guna website tersebut, Amir tu datang. Amir datang tunjuk MSJ. Jadi sampai sekarang saya tak keluar kalau saya punya website tu. Buku tu tak dijual kat situ. Okey. Dalam buku tu maknanya masuk bookstore. Masuk bookstore. Kita masuk MSJ. Dah duduk sini pula dah. Jadi saya pun tak keluar lagi plan, tapi saya dah ada website lah. Saya dah ada homepage ni, saya dah ada semua dah. Cuma tunggu masa pula, saya akan buat lagi lah. Next saya akan buat sebab saya bercadangkan untuk jual Maaf Aku Tak Sempurna ni, dia bukan sebuah buku ni saja tau. Dia ada lagi 1-2 buah ebook lagi, cover dia, untuk backup dia. Dan saya akan ada satu set 7 video untuk cover Maaf Aku Tak Sempurna ni. Jadi saya tak boleh jual benda tu di dalam Masuk Hero sebab dia tak ada set video bagian semua kan. Itu benda tu kena buat kat luar. Lepas tu saya cadangkan saya nak buat letak di luar nanti buku tersebut dengan package yang berbeza lah. Macam tu. Nice. Okay, so tadi kalau siapa yang ikut dari awal, saya cerita Cikgu Zayu bermula dengan novelis cerita pasal pingpong. Lepas tu buat pasal, orang cakap buku motivasi, cikgu anak saya okey pasal sekolah. Tapi kenapa? Orang cakap daripada, kalau ialah sebab kalau yang saya kenal cikgu pun dekat pendidikan pun handle macam banyak program nasyid, apa semua yang penulisan. Tapi kenapa cikgu bagi saya sebab buku cikgu yang e-book ni, bagi saya pengakuan berani mati lah. Maaf Aku Tak Sempurna ni. Lelaki-lelaki yang sensitif mungkin akan apa ni cikgu tulis cerita macam ni, buka aib apa semualah istilahnya kan. So kenapa cikgu memilih untuk subjek suami ni diketengahkan? Yang bagi saya memang feedback dia sangat bagus. Dan kenapa tu? Big why tu? Big why. Dia sebenarnya dalam buku tersebut, dia bukan dia my story saja. Dia maknanya dia ada campur-campur juga. Dia daripada pengalaman rakan-rakan dekat saya. Tapi oleh kerana saya menggunakan kepakaran kita belajar untuk buat novel, kita banyak storytelling. Jadi saya mainkan emosi pembaca, dia jadi macam cerita saya sepenuhnya. Faham tak? Orang baca, orang kata kenapa gini? Pagi ni pun pembaca baru saya siap WhatsApp lagi, bukan WhatsApp. DM saya, PM saya tanya, dia kisah gini, ini kisah saya gini. Saya kata, oh dia ni mungkin juga dah terpengaruh dengan apa yang saya tulis. Dia merasakan itu cerita saya sepenuhnya. Tapi sebenarnya itu ada sebahagiannya, tapi sebahagiannya kisah masyarakat yang lain. Cuma saya adun dia blend dia menjadi macam cerita saya. So saya menggunakan perkataan aku. Sebab saya dulu memilih cara guna ganti bahasa untuk ganti nama yang paling dekat dengan baca. Oh, ganti nama pertama. So aku. Saya tak guna kata saya. Sebab saya ni agak familiar sangat, agak official sangat. So menggunakan aku. Jadi sesiapa yang baca ibu ini atau buku ini ataupun dia cetak, ni macam Mr. Stan dah bagi cetak ni Mr. Stan tolong print sendiri, saya tak minta dia tolong print. Dia yang print kan ni. Ni. Dia yang print ni, dia hadiahkan saya benda ni. Okey. Jadi bila saya baca balik, saya tengok, oh betul lah. Aku baca buku ni, dia akan kata memang in real story yang 100% Wan Zayu punya. Real story. Tapi sebahagian tu ada kisah saya sebenarnya. Sebahagian ada kisah saya. Tapi saya nak, bila cerita ni, macam kita buat drama ataupun novel, kita ada satu yang dramatik sikit, yang dramatik. Yang agak-agak yang satu part yang dramatik, yang membentuk emosi. Tapi sebenarnya kebanyakannya my story juga pun. Tapi saya cuba ubah suai yang mana agak tu. Jadi dia tidaklah katakan my story sepenuhnya. Jadi walaupun buku ini memberi saya punya niat nawaitu. Sebab saya letak niat saya pertama adalah berapa ramai penulis di luar sana boleh menulis buku menyentuh keegoan lelaki. Berapa ramai penulis di luar sana nak menulis sebuah buku yang boleh untuk menyentuh tentang bagaimana lelaki tak sedar tentang apa yang telah mereka lakukan selama ini dalam hayat mereka. Sebab keegoan itu agak tinggi dan juga tidak mengakui apa yang mereka buat.
Mata tu saya letak saya lah situ. Maknanya berapa ramai lelaki bersama suami terutamanya merasakan mereka dalam keadaan benar. Sebab itulah dalam buku ini dia lebih kepada, saya belajar ilmu berkaitan dengan ini ialah tentang melihat kepada diri, bukan kepada orang lain. Maknanya melihat kepada diri. Melihat kepada diri maknanya saya letak itu sebagai cermin diri. Ibu ini sebagai cermin diri kita. Sesiapa yang baca, sama ada lelaki atau wanita, membaca ibu ini, dia melihat kepada diri dia. Jangan tengok kepada suami dia. Jangan tengok kepada isteri dia. Tengok kepada diri dia. Oh, diri aku sekarang macam ni ke? Aku ni tak ambil hal langsung ke? Aku ni tak jaga masa sungguh ke? Aku ni lupa Tuhan ke? Aku ni bagaimana ke? So, dia melihat kepada diri dia. Sebab tu buku ini lebih kepada melihat kepada diri. Jangan meletakkan kesalahan kepada orang lain. Sebab orang lain memang mereka hak dia dan di luar kawalan kita. Jadi bukan kita kena lihat kepada lingkungan yang kita live kita ini adalah kita punya dan kita bertanggungjawab kepada apa yang kita cakap, bertanggungjawab apa yang kita fikirkan, bertanggungjawab apa yang kita lakukan pada orang lain. So kalau orang lain laku macam guru saya mengajar, sekiranya pada hari tersebut ada orang marah kita, ada orang kutuk kita, ada orang keji kita, kita jangan marah dia. Sebab Allah telah melalui dia mengajar kita sesuatu. So, ada something yang kita buat sebelum ini. Mungkin kita pernah memarahi orang lain. Kita marah anak kita. Kita bercakap bukan-bukan pada orang lain. So, Allah hantar seseorang untuk mendidik kita agar kita rasa, oh, inilah cermin aku sebenarnya. Inilah yang Allah hantar untuk Allah hantar orang ini untuk membaiki aku sebenarnya. Memang kita rasa marah. Macam bila kita rasa marah, contohnya semalam saya pun ada share dengan Dr. Lemos kan, tentang bagaimana bila orang marah kita, apa kita nak buat? Kita rasa sakit hati, apa orang nak buat? So, apa yang saya buat adalah, contohnya kita akan, bila orang marah kita, macam mana kita nak kawal orang marah? So, antara cara saya belajar ialah kita kena, bila orang marah kita, memang syaitan akan cepatlah, dia tengok respon kita. Sebenarnya marah ini adalah, kita rasa dendam tu, dia sebenarnya kawan kita. Cuma macam mana kita nak urus kawan kita ni. Marah ini. Sebab marah itu mengingatkan siapa kita. Siapa kita yang sebenarnya. Kalau tak percaya, bila kita marah, kita akan buat macam-macam kan. Itulah diri kita sebenarnya. Itulah hati kita sebenarnya. Selama ni kita boleh berlakon dengan orang bahawa, oh lemah lembutnya, bagus cakapnya, begini. Tiba-tiba kita diuji oleh seorang yang untuk menaikkan kemarahan kita, disitulah akan terselah siapa kita yang sebenarnya, yang selama ini kita sembahyang 5 waktu, yang selama ini kita solat sunat, yang selama ini kita banggakan kita solat hajat, kita solat malam, tetapi kita tak dapat terjemahkan dari segi action kita. Di situlah sebenarnya hati kita belum lagi sekuat itu. Allah uji seorang saja untuk memberi kita marah saja, kita tak boleh nak kontrol dah. Bagaimana Rasulullah SAW dulu, bagaimana diuji dengan bagaimana dengan orang-orang masyarakat jahiliah itu, bagaimana rupa dia, bagaimana sikap dia. So, bandingkan kita pula, aku bukan Nabi, betul kita bukan Nabi. Tetapi sejauh mana yang Tuhan bagi kita tu, kemarahan kita nilainya level mana? Ya, kalau dikira dari skala 1 sampai 10, nombor berapa baru lebih kemarahan kita? Mungkin nombor 3 baru, kita dah melenting. So, apa kita buat? Kita pejam mata dulu, dan kita tarik nafas, deep breathing, selama buat sakit dah 3, 5, 7 tu, 3 kali sedut, 5 kali kita tahan, 7 kita lepaskan, tak ada masalah. Kita buat, lepas tu kita lepas, kita kata pada diri kita, aku sedang marah sekarang. Aku sedang marah sekarang, so apa aku nak buat sekarang? Untuk lebih baik untuk aku dan orang lain. Kita kata gitu, kita self-talk. So, jadi tu, aku dah marah, aku sudah marah sekarang ni. Aku sudah marah, mana tahulah, aku sudah marah sekarang. So, apa nak buat sekarang? Kau tak jawab begini. Kalau kau buat gini. So, kita boleh, bila kita marah ni, kita punya di prefrontal cortex kita, di otak depan kita ni, yang buat decision. Di prefrontal cortex kita ni, otak depan kita, yang mengatur kita buat secara logiknya. Kalau kita tak kontrol prefrontal cortex kita ni, kita akan jadi macam, kita akan mencetuskan kita punya, kan otak kita selalu berhubung kan. Menyebabkan kita rasa emosi tu menguasai diri kita. Itu yang boleh, akal kita dah tak waras lagi lah. Sebab itulah, dalam buku ini, saya memang meletakkan supaya kita ni menjadi orang yang melihat kepada diri kita sendiri. Bukan melihat kepada orang lain. Jadi setiap berlaku dalam family kita,
setiap berlaku kepada anak-anak kita. Kenapa anak kita malas semayang? Kenapa anak kita malas mengaji? Kenapa anak kita ni suka tidur lewat? Dia melihat kepada kita lah. Cerminannya kita lah. Macam mana kita bercakap, macam mana anak tu bercakap, dia akan, sebab budak-budak ni, anak-anak kita, dia bukan melihat apa yang dia dengar, apa yang kita cakap. Dia melihat apa yang kita tunjuk pada mereka. So kalau kita tunjuk yang bagus, memang dia akan pergi rumah jiran pun dia akan jadi bagus. Katakan dia pergi rumah jiran, kenapa dia tak ambil barang suka-suka hati dia? Sebab kita dah memang dah tunjuk bahawa kita macam ni kat rumah macam ni. So dia terdidik dengan keadaan yang begitulah pendidikannya. So buku ini, ibu ini mahu mendidik kita supaya melihat pada diri, jangan menyalahkan orang lain. Wa'imah, kereta kita ke dilanggar sekalipun, wa'imah, apa sekali berlaku pada kita pun, kita cuba elakkan rasa marah ke orang tu ataupun rasa menyalahkan orang tu melebihi kita rasa kita ni betul. Sebab apa? Bila guru saya mengajar, saya dah lupa dia punya word dia kata-kata di mana, Okey, maknanya saya yang salah. Okey, saya yang salah, kamu yang benar. Okey, bila katakan orang marah kita ni, pada benda ni kita tak buat, okey tak apa, saya salah, kamu benar. Apa tu orang tu? Orang tu nak marah macam mana kita? Ha? Aku pula yang benar. Padahal kemarahan kau ni, kau cakap kau salah. Memang betul lah, ni saya salah. Cuba kita kata, kau yang salah. Kau nak marah aku buat apa? Jadi dia pun, kan berlawan lah. Berlawan api sama api kan. Apa kan. Sebab kita kata, okey aku yang salah. Apa yang salah, kau yang benar. Jadi kau yang betul sebenarnya. Aku yang salah. Dia punya, saya sendiri pun nak boleh benda tu. Nak boleh sampai level tu. Bukan, saya sekarang pun bukan sampai apa lagi pun. Tapi maknanya kita berusaha ke arah itu. Supaya kita melihat diri kita ini adalah hambanya yang tidak ada apa-apa sebenarnya. Allah boleh cabut nikmat daripada kita ni bila-bila masa saja. Siapa saja kita, bila Allah nak tarik saja, dia akan begitu saja. Kita akan terkapai-kapai dalam dunia kita. Kita terkapai-kapai dalam muka bumi dan tak ada apa-apa. Sebab apa? Allah menutup 1000 keaiban kita daripada masyarakat kita. Kita punya keaiban lebih banyak daripada apa yang kita buat yang baik pada orang. Keaiban kita dengan Allah terlebih banyak. Jadi Allah tutup keaiban kita, menampakkan kita ni hebat. Dan kalaulah kita Allah buka keaiban kita, subhanallah, tak ada orang pun nak tengok kita pun malas. Sebab itulah kita kena akui bahawa Allah tu Maha Besar yang banyak memberi, orang kata ni nikmat pada kita berbanding dengan memberi ujian-ujian yang kecil pada kita lah. Sebab saya rasa semua kita ada ujian masing-masing. Ujian kehidupan kita, ujian pasangan, ujian anak-anak. Ujian-ujian ni sebenarnya menyedarkan kita bahawa kita ni tiada apa-apa sebenarnya atas muka bumi ni lah, subhanallah. Sebab itulah, bila kita menulis dengan, sebab itu saya menekankan, kita menulis dengan rasa ni, kita menulis dengan jiwa kita menulis dengan hati kita. Dia akan terselah dalam perkataan-perkataan yang Allah pilih untuk kita tulis. Sebab setiap perkataan yang kita tulis itu, yang Allah pilih untuk kita sebenarnya. Yang kita memilih, yang Allah ilhamkan kepada kita, untuk letakkan di kertas itu. Sehingga dibaca oleh orang lain. So, bila orang terkesan dengan itu, maknanya kita menulis dengan rasa, orang pun dapat merasai apa yang kita rasa. So, benda tu dah boleh menggerakkan orang untuk berubah. Ada orang baca macam-macam, rasa apa? Baca buku macam-macam, dengan ceramah macam-macam, kenapa tak tergerak hati? So, ada something kat situ yang kita boleh perhalusi, sama ada dari segi kita sendirilah. Kita lihat pada kita. Ini banyak dosa lagi, apa dosa tu ya? Aku ni banyak benda lagi dah yang perlu jelas lagi contohnya. Jadi, kita settlekan benda-benda tu, insya-Allah rezeki tu akan datang. Rezeki tu banyak kan. Kebahagiaan tu rezeki, keselesaan tu rezeki, orang suka kita tu rezeki. Macam tu lah lebih kurang ni dalam bila saya kupas tentang ibu saya ni kan. Itulah ayat tu kiranya macam yang selalu kita dengar juga. Dosa ni kalau berbau tak ada siapa nak kawan dengan kita. Itulah. Betul lah tu. Saya mikirkan penulis kita ni kadang-kadang kita kena sedar kalau di depan saya ni ramai penulis yang menulis dan setiap kita tulis itu sebenarnya diuji oleh Tuhan. Apa yang kita tulis tu. Sebab saya pun risau je bila kita menulis benda-benda macam ni, Allah akan uji kita. Sebab bila saya belajar tentang ilmu ini pun, tentang menyalah diri ni, Allah uji apa tahu? Bila satu hari tu, kereta saya dilanggar oleh seorang budak perempuan yang datang. Jadi, mula-mula kita nak marah lagi tu.
Dia kata, "Adik buat apa tu?" Saya tengok telefon bang, "Acik, tengok telefon." "Alamak, kau tengok telefon pula dah. Time ni lah kau tengok telefon." Saya bawa kereta pula tu. Lepas tu dia langgar bontot saya kata, kereta saya. Lepas tu macam mana ni? Tak apalah, kita pergi balai je. Jadi kita pun rasa, kita pun, aku ni baru belajar tentang melihat pada diri ni. Okeylah. Okeylah ni, okeylah. Jadi kita pun tak marah, budak tu pun relax, kita pun relax, pergi boleh-boleh, settle, hantar reject. Settle. Selesai. Tak adalah nak marah-marah. Kalau kita marah pun tak guna juga. Kalau kata marah pun, tak ke mana juga kita pergi je. Tak selesai masalah. Kan? Jadi saya pun, okey, saya bagus je lah. Tapi ujian tu banyak lah, Dik. Ujian tu banyak, Dik. Sangat Ya, banyak. betul. Kita diuji dengan apa yang kita tulis. Setuju. Betul. Kita tanggungjawab. Dia lagi satu keyword yang panjang daripada apa yang cikgu sampaikan tadi tu. Muhasabah tu satu benda yang kadang tu lah. Marah sampai dulu sebelum nak muhasabah lah cikgu. Marah tu sampai dulu. Muhasabah tu beberapa hari, minggu, tahun kemudian baru datang. Tapi insyaAllah kita berlatih lah. Kita berlatih insyaAllah. Okey, kita balik pada soalan buku ni. Ini ada seorang pembaca DM saya. Dia tanya dalam ni, WhatsApp saya ni, dalam buku siri 1, maaf aku tak sempurna, menceritakan suami memang suka keluar lepak dengan kawan kan? Sedangkan ada isteri di rumah. Kenapa sikap majoriti suami macam tu? Ego ke? Maksudnya kalau dah beristeri, mesti ke kena lepak dengan kawan-kawan? Terutamanya waktu malam. Sekarang PKP mungkin tak sangat lah. Kalau tak keluar lepak tak boleh ke? Tu. Kalau tak lepak tak boleh ke? Okey. Tolong menjawab sikit apa yang pengalaman cikgu. Okey, ini biasa berlaku pada awal-awal perkahwinan lah. Okey, awal perkahwinan yang mana berlaku di kalangan itu diri saya sendiri juga dulu. Dan juga berlaku juga kepada sebahagian besar daripada suami lah. Dia merasakan bahawa diri mereka tu masih lagi bujang. Ataupun mereka terlalu mengikut sangat. Kata, ada orang yang family man. Beruntunglah kalau kita dapat suami yang family man, yang mana duduk rumah sepanjang masa, yang boleh duduk rumah. Tapi, yang boleh duduk rumah lah. Tetapi sebahagian besar suami ni, mereka ni suka berada di luar, mencari tenang. Bila dia penat kerja kan, dia rasa penat, idea sudah banyak semua. Dia pergi keluar, berhobi, sama ada macam kalau dulu, zaman sebelum ini, zaman-zaman yang 90-an dulu kan, tahun awal tahun 2000, apa aktiviti sangat kan, masa tu internet pun tak banyak lagi kan. Jadi lebih kepada pergi main badminton, pergi main futsal. So benda-benda tu, hobi-hobi itulah yang menyebabkan suami lupa bahawa mereka sepatutnya berada di mana pada masa itu. Katakan, lepas saja isyak, terus keluar. Kawan-kawan dah tunggu dah. Apa berlaku? Orang-orang begini, biasanya perasan tak? Kalau suami-suami begini, okey, minta maaf lah ya. Orang ni biasanya orang yang smoker lah. Orang yang jenis sokok. Okey. Jadi ni sokok kat rumah, susah sangat. Jadi, cara dia adalah, dulu zaman tu, tak ada masalah. Kalau zaman-zaman tahun 2000 dulu, di sokok di kedai, tak ada masalah lagi kan. So, sambil lepak, sokok kawan-kawan, minum lagi. Minum pun secawan je, lepas tu air suam je. Tapi duduk sampai 3 jam, 4 jam, cerita bola, cerita apa, okey, lepas tu happy. Okey, habis, pukul 1 pagi, 12 tengah malam ke, 11 malam ke, 12 malam, balik. So, bila dibuat secara rutin benda tu dia katakan macam-macam, biasalah macam tu lah, biasa. Tapi kebiasaan itulah rupa-rupa menjadi sekam, api dalam sekam. Maknanya benda itulah yang lama-lama memberi satu isu besar apabila ada isu satu lagi yang lain. Jadi daripada isu yang kecil tadi, yang rupa-rupa yang dikata yang kecil, tapi bila dah bercampur dah banyak-banyak, dan daripada hari ke hari, dia makin lama makin besar, jadi api tu makin besar, dengan sekam-sekam satu bangsa tu hangus. Sebab apa? Memula tak nampak. Tapi akhirnya jadi banyak sebab daripada keprihatinan seseorang kepada pasangan mereka, ataupun rasa yang dia buat tu benda tu biasa. Sepatutnya dia terima lah aku, sebab aku suami dia buat macam ni, tak ada masalah pun. Orang lain boleh buat, orang lain kita pun tak tahu, suami isteri orang lain pun sama juga situasi dia. Cuma mungkin dia dalam situasi yang berbeza. Okey, situasi yang berbeza kan. Mungkin contoh begini, saya buat andai yang begini ya. Okey, macam Amir sendiri ya. Isteri bekerja ya, betul? Isteri kerja juga kan. Kerja. Tak apalah. Kalau katakan isteri bekerja, suami bekerja. So dua-dua dalam keadaan sama-sama penat pun. Betul tak? Sama-sama penat pun. Bila balik rumah, tapi suami
terus keluar daripada rumah, pergi lepak sana, tapi urusan di rumah siapa yang urus? Isteri yang urus. Padahal isteri pun sama juga penat dengan suami pun. Mereka pun bekerja di luar juga. Mereka pun penat juga mencari rezeki juga untuk keluarga. Tambah-tambah nak urus lagi ni, urus anak lagi, urus ni lagi. Tapi bila urus orang ni, lama-lama dia akan jadi timbul rasa benci, rasa tak suka, rasa sesuaganya, menyebabkan suami itu dalam keadaan yang dunia dia dan isteri pun dalam keadaan dunia dia sendiri. Lama-lama benda tu akan menjadi membesar, menyebabkan hubungan semakin renggang dan ada satu isu ujian Allah lagi akan menjadikan benda tu besar dan besar dan besar. Sampailah sampai satu level, satu tahap, tak boleh buat apalah. Benda tu gagal untuk diselamatkan dan ada sebahagiannya boleh diselamatkan. Dan ada sebahagiannya juga begini tuan, secara jujur saya cakap, ada juga di kalangan rakan-rakan saya sendiri pun, kenapa kita melihat, kenapa isterinya boleh bersabar dengan suaminya begini, isap okok, dalam rumah, kita tak boleh tengok macam tu. Lepas tu keluar lepak, lepas tu macam-macam buat. Rupanya sebab apa? Isteri tu melihat kepada anak-anak. Melihat pada anak-anak, tak nak anak-anak dia tak ada mak, tak ada tu, melihat pada anak. Dan yang keduanya bila isteri tu memang tak berkejaya. Bila tak berkejaya, dia memerlukan suami dia lah, pengharapan dia kan. So dia bertahan sampai satu level, boleh menyebabkan kanser dan sebagainya. Sebab apa? Menahan emosi. Sebab kanser ni kan berkaitan dengan perasaan juga kan. Menyebabkan dia sakit macam-macam. Sebab apa tau? Sebab daripada dia tidak boleh kontrol emosi dia, dalaman dia, menyebabkan rasa tu berbekas di dalam terlalu besar dan tidak dapat dikawal sehingga membawa daripada penyakit. Mungkin doktor-doktor boleh buktikanlah, saya pun tak boleh pakar, tapi apa saya tahu antara sebab kita sakit banyak dan sebagainya disebabkan oleh kita tak mampu mengawal emosi kita, perasaan kita dan ketenangan yang tidak ada yang dalam hidup menyebabkan kita boleh cepat dapat berumur, cepat dapat tua, cepat sakit, apa? Sebab kita tak kontrol emosi. Sebab itulah kita perlu mencari guru-guru kita untuk merawat kita punya rohani kita, spiritual kita, supaya kita lebih rasa tenang. Percayalah, bila kita dekat dengan Tuhan, segala isu dalam rumah tangga akan jadi mudah. Tapi bila kita lupa dengan dia dalam satu fasa, kita akan berhanyut dalam dunia kita, menyebabkan life kita tak sebagaimana yang kita impikan. Lebih kurang begitulah ni. Mungkin juga saya suka kongsi lah. Perkara asas lah. Yang mana kalau kita rajin dengar kuliah online ke YouTube ke apa ni, bila cakap pasal solat ni, ayat ustaz tu saya tak tahu ustaz mana, tapi ayat dia mudah lah. Bila kita jaga solat, Allah jaga kita. Bila kita culas bab solat ni, mulalah hidup kita kucalana lah orang cakap. Jadi sebab apa solat ni, orang cakap bila kita mula betulkan solat, Allah betulkan hidup kita lah. Tapi bila solat ni, ialah sebab kita boleh cakap kita solat, lagi-lagi waktu PKP ni tak lagi masjid semua, tapi kualiti solat tu, maknanya kita kena improvise lah. Mungkin juga macam ayat apa yang kita boleh cakap sebagai keluarga, sesekali kita kena ada solat jemaah, mungkin tak 5 waktu sehari kan. So benda tu memang kita sebagai ketua kan, so memang kena train diri kita lah. Lagi satu berkenaan dengan habit tadi tu, saya perasan mungkin yang saya boleh keluarkan daripada poin cikgu tu, satunya komunikasi lah. Masing-masing penat, so komunikasi. Yang keduanya jadual lah bagi saya, sebab kita pun ada kawan Pak Uteh yang rajin bagi tip-tip suami isteri ni, saya pun rajin tengok juga. Pak Uteh cakap itu memang lelaki lah, sifat dia memburu, berada di luar rumah. Sampai ada satu ketika tu saya punya isteri bisnes online. Saya pergi post, isteri saya kat rumah lah. Nak pergi post tu, lepas tu perbualan dekat kurier tu lah. Macam mana kita ni lelaki ni, duduk rumah ni. Tak boleh macam ni, jam dia cakap. Pakcik yang tua kan, dia cakap itu. Jadi saya gelak lah, macam kelakar lah dengan statement, betul lah tu. Lelaki ni dia punya sifatnya di luar. Tapi macam cikgu cakap special case, jenis lelaki yang memang macam saya mungkin special case lah kot. Saya jenis tak merokok apa semua je. Memang saya punya tempat kat rumah. So memang saya bukan jenis lepak. So yang jenis saya ni tak ramai. Yang melepak tu memang orang cakap kena ada jadual lah. Kena ada jadual komunikasi suami isteri. Sebab benda ni betul lah tu. Dia balik pada lagi-lagi bila ada anak lah. Bila ada anak, dia akan lihat lah apa kita buat. Dia tak ikut apa kita cakap. Dia akan lihat apa kita buat. Okey cikgu. So sebenarnya kita punya sesi ni sebenarnya hampir
45 minit dah pun, 46 minit. So saya sebenarnya Cepatnya. ada jangan cepat. Asalnya nak buat setengah jam, tapi rasa memang sejam juga ni. Okey cikgu. Nak minta cikgu kongsikan, sebab saya soalan ni lama saya simpan. Cikgu punya jadual. Sebab kita tahu cikgu dengan urusan dengan Jabatan Pendidikan. So boleh kata bila cikgu once dengan MSJA ni, yalah sebelum ni pun cikgu memang sibuk dengan geng-geng speaker semua. Tapi MSJA ni saya nampak cikgu punya jadual lagi padat. Boleh kata setiap malam yang kita buat cikgu ada. Saya lah yang selalu tak ada. So waktu bila macam mana cikgu bagikan masa keluarga kerjaya dengan MSJA ni? Boleh kongsikan tak? Baik. Saya nak belajar lah benda ni. Nak fahamkan Tak ada. keluarga. Dia tak ada yang benda pelik pun. Setiap orang ada cara tersendiri lah kan. Macam saya akan listingkan saya punya apa nak buat hari ni lah. Contohnya pagi tadi saya dah ada coffee talk. Okey, pagi coffee talk. Lepas tu pukul 11 saya ada IG live. Selepas ini saya ada ni. Antara selang-selang itu, dia tidaklah kata sepanjang masa berjam tu pegang kan. Katakan selang sejam sebelum tu, 30 minit tu, waktu senggang tu lah kita gunakan untuk kita punya family ke, nak urus anak ke, ni pun anak minat top up lagi pula ni. Lepas tu, masa senggang tu lah kita boleh menulis. Sebenarnya waktu-waktu yang kita mana kita mencuri waktu tu. Kita curi waktu tu. Contohnya, patutnya waktu antara pukul 10 hingga 11 tu, ada free tapi kita ralik dengan benda lain. Galik dengan media sosial ke apa kita galik itu. Waktu tu sebenarnya kita lupa. Sebenarnya waktu itu cukup sangat. Tapi yang penting kita kena, macam saya cakap ini kalau nampak bila saya dah penuh dia punya jadual saya, apa nak dibuat, lepas ni apa. So kita tahu okey, hari ni ada 3 perkara utama saya perlu buat. Contoh coffee talk, IG live, lepas tu kelas technical teacher. Okey, so kalau teknikal pukul berapa? 2.30. So antara Zuhur dengan 2.30 ni atau pukul 12, kita habis pukul 12 tadi kan. 12 pukul 2.30 ni, 2 jam ni. Ada 2 jam ni. So buat apa 2 jam ni? So 2 jam nak urus apa? Katakan nak basuh baju, bacakan basuh baju. Kalau nak buat apa 2 jam? 2 jam kita guna untuk menulis. So kita guna 30 minit untuk menulis. Tapi kebanyakan ni saya guna untuk yang benda-benda yang untuk bina modul. Sebenarnya saya ada buat esok saya ada bengkel penulisan dengan tim saya kan. So saya settlekan modul sikit. Jadi saya susun, okey, hari ni 20 minit buat modul ni, 20 minit nak buat poster apa ke ni, 20 minit lagi saya buat video lagi kan. Saya buat video ni, so benda tu boleh susun sebenarnya. Sebenarnya bila kita sibuk tu lagi seronok sebenarnya. Bila kita sibuk lagi seronok, lagi feel. Kita nak menulis kita ada orang kata macam ni. Sebab kalau lapar jadi bengong sekejap. Saya tak boleh duduk lapang jadi bengong. Bengong aku nak benda ni bengong. Sebab lapang sangat kata. Tapi kita tak nak duduk lapang. Jadi kita nak biar lepas ni apa. Macam malam ni. Malam ni katakan tak ada apa nak buat kan malam ni. So malam ni saya habiskan masa untuk lepas pada isyak tu kan. Ambil masa sampai pukul 11 malam tu kan, 2 jam atau 3 jam lepas tak ada. Malam ni ada live kan. Ada celahkan live sikit. Adalah celahkan live tu, sambil-sambil tu buat kerja kita, ibu-ibu kita yang perlu dibuatkan, kita dah tahu dah. Katakan ibu apa nak keluar bulan depan. Sebab kena ada due date lah. Satu listing, satu kena ada due date kita. Yang 3 kalau bagus, kita buat macam milestone tu. Kita punya timeline dia tu. Daripada ini ke sini. Kita nampak pergerakan kerja kita tu apa yang belum beres lagi. Sebab saya suka dulu buat timeline ni, pakai milestone ni bukan apa tau. Contohnya, katakan buat ibu, katakan bermula nak buat 1, bab 2. Ni, kita nampak pergerakan tu nak pergi ke sini. Cover. Ni dah masuk stage cover. So, buat cover. Lepas ni buat apa. So, bila kita ada milestone macam tu, kita dapat terarah lah kita punya ni. Walaupun kerja lain banyak lagi masuk ni. Malam kita buat video lagi, buat ni lagi. Tak apalah. Yang ni kita dah ada satu, yang ni ada satu. Macam coffee talk. Setiap minggu saya ada coffee talk. So, kenapa saya tak boleh... coffee talk tu saya mencabar diri sebenarnya. Kalau saya tak buat macam tu, saya takkan buat pada bila. Jadi saya tetapkan 9 pagi, 9 malam. Jadi nak tak nak, saya kena sediakan 9 pagi, 9 malam. Kecuali tak sihat ke apa. Tapi Alhamdulillah Allah bagi kesihatan. Selagi kita minta dengan Tuhan untuk dimudahkan masa kita, insya-Allah Allah mudahkan masa kita. Yang ketiganya, yang apa lagi? Yang selebihnya kita kena banyak bantu orang lain. Bila orang minta pertolongan, kita bantu. Sebab apa? Bila minta pertolongan bantu, yang masa kita habiskan dengan orang itu rupanya, masa tu Allah ganti dengan masa kita lapang yang lebih bermanfaat untuk kita. Bayangkan, kita rasa tak ada masa kan? Nak bantu orang lagi ni, macam mana ni? Bantu orang lagi, apa masalah aku macam mana?
Tak ada. Keberkatan masa tu daripada kurniaan Tuhan pada kita. So, Betul. jadi bila kita ambilkan masa kita beri pada orang lain, dan masa itu sebenarnya kita gunakan tu bukan masa untuk orang tu, masa untuk kita juga. Jadi apabila kita waktu-waktu lain pula nanti, Allah ganti pula dengan waktu lapang kita yang lain lagi, banyak lagi, subhanallah. Ya, okey, banyaklah saya kata, banyak benda yang boleh kita buat lah. Tapi bagi saya, gini je lah, Meh, apa yang kita nak buat, kita buat dulu, Meh, baru kita tahu result. Lepas tu, apa saja result, kalau bagus, kita jalan je. Kalau tak bagus, kita berhenti je. Macam saya buat coffee talk lah. Saya buat coffee talk macam tu lah, Meh. Kita buat je dulu. Betul. Orang nak cerita, bukan orang kata tak seronok dengan kita ke, apa ke, itu BOP. Lepas lama-lama nanti, kalau orang tak biasa, kalau orang menyapah ramai pada orang betul, kita berhenti je lah. Kita ambil lain. Ini saya pegang, saya buat IG live. Ini yang saya pegang, saya buat IG live. Kenapa? Sebab saya dah buat dekat saya punya buku puris lah. Dan bila saya buat situ, memang saya nampak betapa teruja lah, utamanya saya punya tetamu lah. Kebanyakannya first time IG live. Cikgu ni first time ke second time? Yang mana? IG live ni. Dua. IG live ni first time buat ke dah pernah buat sebelum ni? Tak ada. Pernah buat sebelum ni? Tak pernah? Tak pernah. Itu maksud saya antara semangat saya buat IG live ni sebab saya macam berkongsi ilmu tentang IG live tanpa sedar lah. Saya ajar macam mana nak handle yang simple je. Ada earphone, guna handphone. Itu je, walaupun nampak ilmu tu simple, tapi saya rasa sangat seronok sebab saya memperkenalkan saya punya tetamu ni dengan ilmu yang dia tak pernah tahu. Yang bagi dia lah, IG ni sempoi sangat. Tak macam StreamYard apa semua. Padahal memang ni lah ilmu ni walaupun simple, tapi bila kita guna dengan cara betul, insya-Allah dia akan ada manfaat. So, ini antara saya punya motivasi lah. Maksudnya, saya buat je dan untuk konten YouTube saya. Okey cikgu, sebenarnya kita ada 7 minit lagi cikgu. 7 minit. Okey. So, saya nak cikgu bagi ayat gulung. Ayat gulung, orang cakap kenapa orang cakap MSGA ni antara kita punya pilihan lah yang antara yang terbaik zaman-zaman pandemik ni, zaman-zaman orang tak tahu nak cari peluang pekerjaan lain. So bagi saya, join lah komuniti MSGA ni. Mungkin bermula dengan yang orang cakap subdomain free 3 bulan ke apa. So join Coffee Talk Cikgu ke apa. Ajak kita punya viewers ni kepada program MSGA ni. Sebab saya nampak memang saya sendiri rasa perubahan tu. Sibuk yang bermanfaat. Memang saya sebelum ni satu hal, saya jenis banyak relax. Saya jenis relax. Tapi bila saya join MSGA ni tak menang tangan. Tak menang tangan saya join. So cikgu boleh ajak kita punya orang luar ni, why kena join MSGA ni sebagai option yang apabila saya join MSGA ni. Okey. Boleh dengar suara saya? Dengar. Boleh dengar? Okey. Apabila saya join MSGA ni, saya dah beritahu dalam Coffee Talk saya pun dah banyak kali saya beritahu dalam Coffee Talk saya pun. Apa perkara yang saya dapat bila saya join MSGA ni kan? Okey. Begini tuan-tuan, mungkin kalau pertama dengar ataupun tak pernah dengar, apabila kita nak buat sesuatu benda, kalau kita dalam keadaan bersendirian, agak-agak benda tu bertahan berapa lama bertahan? Berapa lama boleh tahan kalau bersendirian? Kita belajar YouTube, kita belajar ilmu, belajar menulis, belajar ini, belajar. Okey, ilmu aku dah penuh. Dah okey, sekarang aku nak tulis. Letak je nak tulis. Apa aku nak tulis satu hal. Lepas tu macam mana lagi, macam mana nak jual, macam mana ni adalah tak ada orang. Jadi, saya nak share dengan tuan-tuan, apa yang saya dapat bila saya join MSGA ni, bukan 6 perkara yang saya dapat. 6 perkara saya dapat bila saya join MSGA. Saya jujurnya, asalnya bila Amir ajak saya dulu, saya fikir sampai 3 jam bagi semua. Saya kata saya nak tulis buku dan jual buku. 2 saja saya nak tahu. 2 saja dalam MSGA. Tapi bila saya join Master Cyril Goldberg Academy ni, 6 perkara saya dapat. Yang pertama ialah saya dapat menulis buku. Bila saya join MSGA, saya jadi aktif menulis. Sebab saya ada tempat nak jual buku. So aktif lah menulis siap. Menulis siap. Setiap bulan ada buku. Ada ibu. Okey, pertama menulis. Yang kedua pula, saya dapat passive income daripada bila saya jual buku saya, ibu saya. Passive income tu masuk tak berapa banyak pun masuk lah. Tak kira dah berapa dolar masuk pun, masuklah duit tu kan. Daripada kita duduk saja kan, masuk duit tu, masuk alhamdulillah dengan rezeki Allah. Yang ketiga pula, saya dapat apa lagi? Saya dapat community MSGA yang positif itu juga, dapat community lagi. Yang ketiga, dapat community
yang mana kawan-kawan dengan Amir berkenan, dengan sampai ke Dr. Armatu berkenan sampai ke UK, dengan Fatimah daripada ke Ireland, dengan kawan-kawan yang daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada merata-rata lah kan. Okey, yang ketiga, yang keempat, kursus penulisan. Saya dapat kursus penulisan. Kalau tidak, nanti saya belajar dengan teacher Syida macam mana buat buku dan sebagainya. Dan saya pun insyaAllah akan tampil dengan produk saya sendiri, dengan bengkel sebagainya. Dari situ. Yang keempat, networking. Networking, apabila kita ada bisnes sendiri, kita ada kepakaran sendiri, kita boleh share dengan grup komuniti NAJ pula. Kepakaran kita, contohnya Amir ada kepakaran editing. So, dia telah menawarkan khidmat dia kepada MAJ punya network. Jadi, dari segi network tu, maknanya Amir pun dapat rezeki juga daripada networking. Dan sama kali, kita macam cerita bangsa, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, kita dapat satu sistem event charge, digital system, atau sistem event charge yang digital ini yang boleh complete set untuk kita bagaimana kita nak mempublishkan dan juga menjual e-book kita dalam sistem event charge dengan low cost. So, 6 perkara ini saya dapat daripada saya menyertai Mahasiswa Global Academy. Itu saya dapat. Tapi orang lain saya tak tahu. Tapi saya 6 perkara inilah yang saya boleh detect daripada saya masuk 28 Oktober 2020 sampailah hari ini 13 Februari 2021. 3 bulan. Alhamdulillah. Okey, 2 minit untuk kata akhir kepada penyokong cikgu dan orang-orang yang bersama cikgu selama ni. 2 minit. Ucapan kepada pembeli, pembaca. 2 minit. Apa yang penting adalah nikmati setiap apa yang saya tulis itu untuk kebaikan tuan-tuan dan puan-puan dan juga untuk orang yang terdekat yang dengan tuan-tuan. So, ambil pengajaran yang baik daripada penulisan saya untuk kena diri dan juga orang lain. Dan jangan lupa untuk doakan saya supaya saya lebih ada ilham untuk menulis dan untuk memberi kebaikan kepada orang lain, insya-Allah. Dan jadikan setiap bahan bacaan itu juga sebagai idea pula untuk tuan-tuan menghasilkan e-book yang lebih baik daripada saya tulis atau e-book yang lebih baik daripada apa yang tuan buat tulis sebelum ini. Itu saja, insya-Allah, dengan izin Allah. Okey, terima kasih banyak Cikgu Zayu kerana sudi orang cakap menerima jemputan saya yang saya pun tak ingat saja saya ajak cikgu. Tapi Alhamdulillah rezeki dapat jumpa mahasiswa awal-awal tu. Dan cikgu lagi bersemangat daripada saya. Memang saya, wow, tabik. Support Cikgu Zayu, gayawanbookstore.com. Join Coffee Talk, esok malam ada lagi. So, saya doakan, kami doakan supaya cikgu kekal istiqamah. Semangat bagi inspirasi kami semua. Sebab kami perlukan sangat orang macam cikgu. Sebab apa? Sebab bila kita geng-geng semua lemah pun kita tak semangat. So bila seorang jadi macam ni kita pun rasa tak boleh jadi ni. Aku tarik dia laju-laju. Tak boleh ni. Itu saya lah. So terima kasih banyak cikgu. Minta maaf saya batin sepanjang kita kenal. So insya-Allah terus banyakkan berkongsi benda baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua penonton pada pagi ini. Terima kasih banyak kerana join, insya-Allah. Okay, thank you cikgu. Kita letak dekat IG story, nanti saya letak kat YouTube. Bye. Okay, bye. Okay. Assalamualaikum. Lain macam semangat dia. Okay, baru sempat nak baca komen. Betul kerja berjemaah beri kekuatan. Yes. Tahniah cikgu Tuan Amir. Terima kasih. Sesekali suami isteri perlu ada masa dengan kawan. Betul Puan Sinar, Hajah Sinar, Puan Fariza, Dr. Nora terinspirasi. Yes, sangat inspired. Ari Ija Ari Abdullah. Niat menulis yang menggerakkan pena, itu akan beri kesan. Yes, betul. Dr. Noda, terima kasih semua viewers. Siapa lagi yang saya tak baca? Mohon Cikgu Zayu buat bengkel kisah hidup. Betul. Saya, Cikgu Zayu dengan Puan Shima. InsyaAllah, Puan Shima tengah buat dia punya e-book pasal tulis e-book dengan jiwa, tak salah saya. Okey. Lepas tu, Katina Siddiq. Yes, terima kasih. Farhan Jamaluddin. Puan Nadia. Okey, thank you. Ni jauh dari Singapura. Very true, kesalahan memang selalu jatuh pada diri kita. Memang susah nampak silap kita. Terima kasih Ustaz for this impactful reminder. Yes, betul. Saya pegang coach, jangan tulis aib orang. Betul. Lagi-lagi from Singapore with love, penulisan yang berkesan. Putri Outdoor, pembaca rasa itu pengalaman penulis. Satu bulan yang berkesan. Ya, betul. Selut hasil maaf aku tak sempurna. Bukan sehari punya kerja. Itu bertahun punya penulisan. Siapa lagi? Dr. Ayu, jumpa lagi cikgu. Yes, betul. Puan Haslita, lagi. So minta maaf pada yang tak sempat saya baca. Puan Anira yang tak sempat baca komen. Terima kasih kerana menyokong kami. Dan kita yang pilih nak
join positive vibes atau negative community. The only negatif yang kita nak COVID lah kan. Tapi semua tu kita sebarkan positivity lah. So insyaAllah esok jangan lupa kita punya sesi bersama apa ni, Hajah Sinar Maya. Macam mana beliau buat haji secara DIY. Hajah Sinar Maya. Itu dia. Itu kita punya sesi esok pukul 5 suku. Sebab pagi esok insyaAllah saya bersama dengan Dr. Intan. Saya dengan Dr. Intan ada program bengkel penulisan. Kita punya live ni pun dah sampai ke penghujung, dah pukul 12, dah sejam. Terima kasih banyak pada semua. InsyaAllah saya akan letak kita punya IG live ni di IG story. IG story. Okey. Okey ni dia. Saya nak tunjuk. Esok punya program, kita ada Puan Hajah Sinar Maya. 5 suku petang bercakap tentang cara beliau buat haji secara DIY. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh program kita dengan tasbih farah subhanallahi wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih semua. Ni dah full program.